Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita dalam video PDPR pada kali ini. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tarbiyah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Hari ini kita nak sambung sesi ataupun topik pengajian kita untuk subjek Matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, baik. Kita akan sambung subtopik yang kedua. Kalau sebelum ni kita dah sentuh subtopik 6.1 iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi hari ini kita nak masuk subtopik yang kedua, 6.2 ni, sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, baik. Para pelajar boleh rujuk buku teks bermula muka surat 165. Okey, baik. Apakah maksud sistem ketaksamaan linear ni? Okey, baik. Kita bagi satu situasi. Sebuah agensi pelancongan perlu membawa 150 orang pelancong dan bagasi dengan jumlah jisim 2000 kg. Agensi tersebut akan menyediakan bas dan van untuk membawa pelancong-pelancong tersebut. Sebuah bas boleh memuatkan 32 orang penumpang dan bagasi 350 kg dan sebuah van boleh memuatkan 8 orang penumpang dan bagasi 100 kg. Bilangan maksimum bas yang disediakan ialah 4 buah. Berapakah bilangan bas dan van maksimum perlu digunakan dengan kos yang minimum? Okey, masalah seperti di atas boleh diselesaikan dengan membina beberapa ketaksamaan linear yang berkaitan dan menentukan rantau yang memuaskan kesemua ketaksamaan linear yang dibina. Gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear dikenali sebagai sistem ketaksamaan linear. Jadi, subtopik kedua ni dia berkaitan dengan apa yang kita dah pelajari pada subtopik 6.1 sebelum ni. Jadi, kita tengok dalam jadual ni. Bagaimanakah anda menentukan ketaksamaan linear yang sesuai untuk sesuatu situasi tersebut? Okay, contoh situasi dan ketaksamaan linear. Y lebih besar daripada X. Jadi simbol dia Y. Yang ni lebih besar daripada X. Okay. Y kurang daripada X. Okay, kita ingat balik ya subtopik 6.1 sebelum ni. Y tidak kurang daripada X. Okay, simbol dia lebih atau sama. Y tidak lebih daripada X, Y kurang atau sama dengan X. Y sekurang-kurangnya K kali X. Maksud K ni pemala. Y lebih atau sama dengan KX. Sekurang-kurangnya maksudnya minimum. Minimum dia tu maksudnya lebih atau sama. Minimum adalah KX. Y selebih-lebihnya K kali X. Maksudnya maksimum. Okay, maksimum KX. Y kurang atau sama dengan KX. Maksimum Y ialah K. Okay, Y kurang atau sama dengan K. Minimum Y ialah K. Y lebih atau sama dengan K. Hasil tambah X dan Y lebih besar daripada K. X tambah Y lebih besar daripada K. Okay. Beza Y dan X kurang daripada K. Ini simbol dia. Dan last kali Y melebihi X sekurang-kurangnya K. Jadi Y tolak X lebih atau sama dengan K. Okay. Kita perlu faham dia punya contoh situasi dan ketaksamaan linear seperti dalam jadual ni. Okay, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita masuk kepada
Muka surat 166 tu contoh 7 dan contoh 8 tu. Contoh 7, SMK Seri Permata akan menganjurkan kem kepimpinan semasa cuti pertengahan tahun. Sebanyak Y orang murid tingkatan 4 dan X orang murid tingkatan 5 akan mengambil bahagian dalam kem tersebut. Pemilihan peserta kem mengikut syarat-syarat yang berikut. A. Jumlah peserta kem selebih-lebihnya 40 orang. Jadi kita faham tadi seperti dalam jadual tadi, kalau selebih-lebihnya tu maksudnya dia maksimum 40 orang. Maksudnya kurang atau sama. Jadi simbol yang kita gunakan, okey, X tu pelajar tingkatan 4, Y tu pelajar tingkatan 5. Jadi X tambah Y kurang atau sama dengan 40. Sebab 40 tu maksimum. Okey, dapat jawapan A. B, dia kata bilangan murid tingkatan 5 tidak kurang daripada bilangan murid tingkatan 4. Okey, tidak kurang maksudnya lebih atau sama lah maksudnya. Yang tingkatan 5 tadi yang X. Okey. Y itu tingkatan 4. Okey. Jadi X lebih atau sama dengan Y. Dia tidak kurang. Okey, C, sekurang-kurangnya 15 orang murid tingkatan 4 akan menyertai kem tersebut. Okey, tingkatan 4 Y. Sekurang-kurangnya, dia kata maksudnya sekurang-kurangnya tu orang kata minimum dia 15 orang. Jadi dia lebih atau sama lah. Jadi Y lebih atau sama 15. Okey. Indikator kita tengok kat sini. X lebih atau sama dengan kosong dan Y lebih sama dengan kosong kerana X dan Y mewakili bilangan. Jadi nilai X dan nilai Y ni nilai positif lah. Okey, nilai positif. Okey, contoh 8. Sebuah kedai peralatan komputer menjual dakwat pengganti jenama X dan jenama Y untuk pencetak. Pengusaha kedai perlu membuat tempahan dakwat yang berharga RM14 dan RM18 masing-masing daripada pemborong. Syarat-syarat tempahan adalah seperti berikut. A. Jumlah dakwat yang ditempah tidak melebihi 25 unit. Jadi, kita wakilkan kata X dengan Y tadi tu. X tambah Y tidak melebihi. Maksudnya kurang atau sama dengan 25. Dapat jawapan A. B. Bilangan dakwat jenama Y sekurang-kurangnya 2 kali jenama X. Sekurang-kurangnya. Maksudnya minimum. Okay, Y nilai itu minimum 2 kali jenama X. Maksudnya lebih atau sama lah. Okay. Y lebih atau sama dengan 2X. Dapat jawapan B. C. Bilangan dakwat jenama Y tidak melebihi 8 unit. Okey, Y tidak melebihi. Maksudnya kurang atau sama lah dengan 8. Okey. D. Jumlah pembelian tidak melebihi 400. Jadi, jumlah pembelian itu nilai dia RM400. Jadi, yang X tadi 1 unit RM14. Y itu RM18 1 unit. Jadi, 14 X tambah 18 Y kurang atau sama dengan 400. Okey, itu cara dia macam mana kita nak tulis ketaksamaan linear yang melibatkan situasi yang diberikan lah. Okey. Para pelajar boleh cuba praktiskan diri 6.2A. Untuk setiap latihan dalam buku teks ni kamu boleh rujuk ruangan jawapan dalam buku teks ni. Di belakang sekali ada ruangan jawapan. Muka surat 209, bermula muka surat 293 sampailah muka surat 308 di belakang buku teks. Okey. Kamu boleh rujuk jawapan dekat situ. Mesti dapat jawapan yang tepat. Ikut langkah-langkah yang kita pelajari. Okey, seterusnya muka surat 167.
Bagaimanakah anda menentukan konjektor tentang titik dalam rantau yang memuaskan suatu sistem ketaksamaan linear? Okey. Titik yang memuaskan kesemua ketaksamaan linear dalam sistem ketaksamaan linear boleh ditentukan dengan mengenal pasti rantau yang sesuai. Sebagai contoh dekat sini kita tengok. Okey. Rajah di atas menunjukkan rantau yang mewakili suatu sistem ketaksamaan linear. Hanya satu rantau daripada rantau A, B, C dan D akan memuaskan kedua-dua ketaksamaan linear yang diberikan. X tambah Y kurang atau sama dengan 8 dan Y lebih atau sama dengan 3. Anda boleh menentukan rantau tersebut dengan menggantikan sekurang-kurangnya satu titik daripada rantau ke dalam ketaksamaan linear yang diberikan. Jadi kat sini cuba tengok. Okey. Rantau A, B, C dan D ni kita ambil, katakan kat sini kita ambil dua titik. Maksudnya dia kata sekurang-kurangnya satu titik, kita ambil satu atau lebih titik mengikut rantau yang diberikan. Okey, katakan A ni kita ambil dua titik, B, C, D pun kita ambil dua titik sebagai contoh. Okey, ketaksamaan tadi ada dua. Jadi kita kena tentukan titik setiap rantau tu memenuhi tak orang kata ataupun memuaskan ke tidak. Kedua-dua ketaksamaan tu. Jika kita gunakan nilai yang titik yang diberikan. Okey, kalau perhatikan kat sini. Setiap titik mewakili nilai X dan nilai Y. Jadi kita gantikan setiap nilai X dan nilai Y ni dalam setiap ketaksamaan. Okey, kamu tengok kat sini. Kalau 2 dengan 1, nilai X tu 2, nilai Y tu 1. Okey, katakan kat sini. 2 tambah 1 kurang atau sama dengan 8. Jadi benarlah kat situ. Yang ni 4 tambah 2 kurang atau sama dengan 8. Benar. Cuba tengok ketaksamaan yang Y lebih atau sama dengan 3 ni. Nilai Y tu lebih atau sama dengan 3 tak? Jadi, kalau 1 kurang pada 3, jadi palsu lah yang ni. Yang ni 2 lebih sama dengan 3, palsu. Dia mesti kedua-dua ketaksamaan ni benar. Barulah orang kata kita rantau tu memuaskan kedua-dua ketaksamaan. Okay, tengok yang B. Titik 25 dengan 34. Jika kita gantikan nilai X dengan Y tu dalam kedua-dua ketaksamaan, maksudnya dua-dua ketaksamaan tu kita akan dapat dia punya penyataan benar. Okay, bila dua-dua benar, maksudnya rantau B yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan tadilah. Okay. Rantau C dengan D pun kalau kita ganti, satu palsu, satu benar. Kalau D ni dua-dua palsu kalau kita ganti nilai X dengan nilai Y. Jadi bila dapat dua-dua benar, barulah kita dapat rantau yang orang kata yang tepat lah untuk memuaskan kedua-dua ketaksamaan. Okay. Cikgu tak cerita panjang lah, kamu gantikan nilai tu, betul ke tidak nilai tu, lebih atau sama dengan 3. Jadi kalau kita tengok contoh D tu, 2 lebih atau sama dengan 3 pun palsu lah. 1 lebih atau sama dengan 3 palsu. Jadi kalau palsu, bukanlah. Okay. Itu cara dia. Jadi daripada jadual yang didapati bahawa hanya titik B tadi tu daripada rantau B memuaskan kedua-dua ketaksamaan yang diuji. Maka rantau B adalah rantau yang memuaskan ketaksamaan X tambah Y kurang atau sama dengan 8 dan Y lebih atau sama dengan 3 tadi lah. Okay, faham Jelas kat situ? Harap semua faham. Okay, contoh 9. Berdasarkan rajah di sebelah, tentukan rantau yang memuaskan ketaksamaan Y kurang atau sama dengan 3/4 X tambah 2 dan X tambah Y lebih atau sama dengan 7. Okay. Rajah ni yang diberikan. Jadi, kita gunakan kaedah yang sama seperti dalam jadual tadi tu, benar atau palsu tadi tu. Okay. Daripada setiap rantau, kita pilih satu titik. Dia ada banyak titik sebenarnya dalam satu rantau tu, kita pilih satu titik. Contoh kat sini, setiap titik tu A, B, C dan D kita pilih titik dan kita gantikan nilai X dan nilai Y dalam persamaan dua ketaksamaan tadi tu benar ke palsu. Okay, kalau dua-dua benar, maksudnya rantau tu yang memuaskan ketaksamaan untuk kedua-dua ketaksamaan tu lah.
Okey, jadi kat sini kita tengok bila kita gantikan nilai X dan Y tu, jadi kita dapat rantau D memuaskan kedua-dua ketaksamaan Y kurang atau sama dengan 3/4 X tambah 2 dan X tambah Y lebih atau sama dengan 7. Okey, kamu boleh cuba kat sini. Okey. Dan untuk lebih mahir berkaitan dengan topik ni, kamu boleh cuba praktiskan diri 6.2B tu, jawapan macam cikgu cakap tadi, boleh rujuk di ruangan jawapan di belakang buku teks ni. Okey, baik. Muka surat 169. Bagaimanakah anda menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear? Okey, rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear dapat ditentukan dengan langkah-langkah yang berikut. Tanda rantau yang terlibat bagi setiap ketaksamaan linear dengan penandaan yang berlainan dan mudah dilihat. Yang kedua, kena pasti rantau sepunya yang ditanda dengan kesemua penandaan yang terlibat. Yang ketiga, lorek rantau sepunya sepenuhnya. Pastikan tanda lorekan tidak terkeluar daripada rantau sepunya. Okey. Memori saya. Yang ni kita kena ingat balik subtopik 6.1. Macam mana kita nak tentukan rantau atas, rantau bawah, kiri, kanan. Kita ingat balik yang tu. Okay, kita tengok contoh 10. Lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberikan. Okey, tengok yang A ni. Okey, Y kurang atau sama X tambah 3 dan X kurang pada 2. Okey. Okey, ini gambar rajah yang diberikan. Okey, ini garis lurus untuk Y sama dengan X tambah 3. Satu lagi X sama dengan 2. Okey. Jadi kalau kita dah belajar sebelum ni 6.1, kalau garis padu ni maksudnya kata rantau tu termasuk sekali dengan garisan tu, maksud garisan tu sendiri termasuk kata rantau yang kita nak nyatakan. Okey, X kurang pada 2. Jadi kenapa garis dia garis sempang ni, maksudnya X sama dengan 2 tu tak termasuk dengan kawasan berlorek. Okey, kita tengok. Nombor A tu, tandakan rantau yang memuaskan Y kurang atau sama dengan X tambah 3 dengan huruf A. Jadi kalau X kurang atau sama ni, Y kurang atau sama X tambah 3, dia rantau dia tu di bawah. Okay, rantau dia tu bawah pada garis Y sama dengan X tambah 3 ni. Okay, rantau bawah. Nombor 2, tandakan rantau yang memuaskan X kurang pada 2 dengan huruf B. Jadi kita tandakan dengan B. Rantau dia tu di sebelah kiri. Okay, di sebelah kiri. Lorek rantau sepunya yang ditanda dengan kedua-dua huruf A dan B. Jadi kawasan yang kita tandakan dengan A dengan B itulah kawasan yang rantau sepunya tu. Okay. Sebaik-baiknya kita lorekkan dengan pensel lah. Ada kata tersilap, kita boleh betulkan lah. Itu cadangan cikgu. Okey, baik. Cuba tengok rajah yang kedua. Y lebih atau sama dengan negatif X. Y kurang daripada 3. Y lebih atau sama dengan 0. Okey, baik. Penyelesaian dia, A mewakili rantau Y lebih atau sama dengan negatif X. Okey, ni dia punya garis lurus. Maksudnya kalau lebih atau sama, dia rantau atas. Kita ambil rantau atas. Y kurang pada 3. Jadi, kata garis lurus tu dia garisan sempang. Maksudnya Y sama dengan 3 tu tak termasuk. Jadi, kalau Y kurang pada 3, kita ambil rantau bawah. Okay, rantau bawah. C mewakili rantau Y lebih atau sama 0. Kalau Y lebih atau sama 0, dia Pak C dia tu kata Pak C X atas pada Pak C X. Okay, kita tengok ni Pak C X atas pada Pak C X. Jadi yang kita lorekkan rantau sepunya yang ditanda dengan ketiga-tiga huruf A, B dan C tu. Jadi kita dapat dia punya rantau sepunya. Okay, yang jelas kat situ. Dia punya cara untuk kita lorekkan rantau sepunya. Muka surat 170. Contoh 11. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear 2Y lebih atau sama dengan X
Yang kedua, X tambah Y kurang pada 4. Dan yang ketiga, X lebih atau sama dengan kosong. Ada 3 ketaksamaan kat situ. Tukar ketaksamaan linear kepada, okey, penyelesaian dia, okey, sekarang macam tadi dia dah bagi gambar rajah, tapi soalan yang contoh sebelah ni, kita yang lukis. Okey, kita kena lukiskan dia punya garis lurus tu dulu. Okay, cara dia tukar ketaksamaan linear yang diberikan tu kepada bentuk persamaan linear dan lukis garis lurus yang mewakili ketaksamaan tersebut. Okey, kita lukiskan dulu setiap, kata kita kena pasti dan kita lukiskan garis lurus yang melibatkan persamaan linear. Okey, yang pertama ni kita buat 2y sama dengan x. Okey, kita gantikan nilai. Kalau kat sini dia punya julat tu sehingga 4. Jadi kita ambil nilai tu X tu negatif 4 hingga 4. Jadi kita gantikan nilai X tu negatif 4, dapat berapa nilai Y. Kita gantikan X tu 4, berapa nilai Y. Kan kita letakkan dalam jadual. Okey, X yang kedua ni X tambah Y kita buat samakan dengan 4. Jadi kita gantikan kalau nilai X kosong, Y berapa. Kalau nilai Y X4 berapa nilai Y. Kita tulis dalam jadual. Okey, kalau dia kata yang ni kita ambil X sama dengan kosong. Kalau X sama kosong, maka dia punya rantau berlorek tu dia X sama kosong ni adalah garisan paksi Y. Okey, paksi Y. Dia konsep dia macam ni lah. Kalau X sama dengan kosong, paksi Y. Kalau Y sama kosong, paksi X. Dia macam tu. Jadi bila kita dah dapat dia punya ketiga-tiga persamaan ni, lukis graf bagi persamaan yang terlibat. Jadi kita lukis 2x sama dengan y tu dapat garis lurus yang padu ni. Okey. Sebab persamaan dia tu lebih atau sama. Okey, 2y lebih atau sama dengan x. Kita buat satu garis lurus, garis padu. Okey, x tambah y sama dengan 4 ni kita buat garis sempang. Sebab apa? Persamaan asal itu x tambah y kurang pada 4. Lepas tu paksi Y dah ada dekat sini. Jadi kalau kita nak lorekkan rantau sepunya tu, tengok dia punya situasi tiga-tiga ketaksamaan linear tu, kita dapat dia punya rantau berlorek tu yang warna hijau tu. Okey, selesai. Jadi nak lebih mahir berkaitan dengan bagaimana nak lukis dan lorekkan rantau sepunya ni, boleh cuba praktikkan diri 6.2 C dan rujuk ruangan jawapan di belakang buku teks. Seterusnya, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Contoh 12. Okey. Nyatakan 3 ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau berlorek dalam setiap rajah berikut. Okey, sekarang ni dia bagi rajah. Okey, kita yang kena tentukan ketaksamaan linear. Okey, kita tengok yang A ni. Okey. 3 garis lurus yang terlibat ialah X tambah Y sama dengan 8. Paksi X dan paksi Y. Okey, jadi tip dia tadi, cikgu dah bagi tahu persamaan garis lurus. Kalau paksi X, Y itu kosong, nilai Y kosong. Kalau dia kata paksi Y, nilai X yang kosong. Jadi kita akan dapat, yang pertama, rantau berlorek terletak di bahagian bawah garis lurus X tambah Y sama dengan 8 dan dilukis dengan garis sempang. Maka X tambah Y kurang pada 8. Itu penting, kita kena faham garis sempang tu apa maksud dia. Yang kedua, rantau berlorek terletak di bahagian atas paksi X. Maka Y lebih atau sama dengan kosong. Okey. Yang ketiga, rantau berlorek terletak di bahagian kanan paksi Y. Maka X lebih atau sama dengan kosong. Jadi kita dapatlah 3 ketaksamaan tu. Okey, 3 ketaksamaan linear yang memuaskan rantau berlorek ialah X tambah Y kurang pada 8. Jadi Y lebih atau sama dengan kosong dan X lebih atau sama dengan kosong. Dapat 3 ketaksamaan tu. Okey, soalan B. Tengok gambar rajah, tengok garis tu, garis sempang ke garis padu, paksi X, paksi Y tu.
Tiga garis lurus yang terlibat ialah Y tambah 2X sama dengan negatif 4. Y sama negatif 2 dan paksi Y. Okey. Lepas tu kita tengok dia punya rantau yang berlorek tu. Rantau berlorek terletak di bahagian atas garis lurus Y tambah 2X sama dengan negatif 4 dan dilukis dengan garis padu. Maka Y tambah 2X lebih atau sama dengan negatif 4 sebab dia berada di rantau atas. Yang kedua, rantau berlorek terletak di bahagian bawah garis lurus Y sama dengan negatif 2 ni dan dilukis dengan garis sempang. Maka Y kurang pada negatif 2. Okay? Dia berkaitan dengan satu topik 6.1 sebelum ni. Yang ketiga, rantau berlorek terletak di bahagian kiri paksi Y. Maka X kurang atau sama dengan 0. Jadi kita dapat tiga ketaksamaan linear yang memuaskan rantau berlorek ialah Y tambah 2X lebih atau sama negatif 4, Y kurang daripada negatif 2 dan X kurang atau sama dengan 0. Okey. Macam itulah cara dia. Okey. Seterusnya muka surat 172 tu contoh 13. Okey. Tulis tiga ketaksamaan linear yang memuaskan rantau berlorek yang diberikan. Okey, yang ni dia tak bagi persamaan pun. Dia bagi garis lurus, dia bagi koordinat. Jadi macam mana kita nak nyatakan persamaan tu? Jadi kita kena kaitkan dengan persamaan garis lurus dan juga kecerunan garis lurus untuk menentukan ketaksamaan linear yang terlibat. Okey, jadi tengok soalan A tu. Jadi dia akan ada tiga ketaksamaan kat situ. Jadi kita kena cari satu persatu ketaksamaan linear. Apa persamaan garis lurus yang terlibat dan ketaksamaan linear yang memuaskan rantau berlorek tu. Okey, baik. Tengok dia punya penyelesaian. Okey, kat sini dia dah labelkan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Maksudnya dia nak cari persamaan garis lurus untuk setiap nombor tu. Jadi untuk yang pertama tu nombor 1 tu, soalan A. Garis lurus selari dengan paksi X. Okey. Jadi koordinat di kat sini Y sama dengan 5. Persamaan garis lurus tu Y sama dengan 5 untuk nombor 1. Okey. Yang kedua, persamaan yang kedua ni, okey. Kita dah ada koordinat kat sini 5 dengan asalan 0. Jadi kita boleh kira kecerunan M. Okey. 5 tolak 0 bahagi 5 tolak 0. Maksudnya kita guna rumus yang ni, kecerunan ni. Y2 tolak Y1 bahagi E2 tolak E1. Jadi kita dapat kecerunan graf untuk yang 2 ni, garis lurus 2 tu sama dengan 1. Pintasan Y kita tengok dia pintasan tu berlaku dekat asalan 0, C0. Jadi persamaan tu akan jadi Y sama dengan X. Itu persamaan garis lurus yang kedua. Persamaan garis yang ketiga ni kita tengok kat sini, garis lurus ialah paksi Y. Jadi konsep yang kita guna tadi, kalau paksi Y, nilai X tu 0. Okay? X 0. Jadi ada tiga ketaksamaan yang kita dah dapat. Jadi tiga ketaksamaan linear yang memuaskan rantau berlorek. Kita tengok pula rantau berlorek tu kawasan dia mana. Jadi tengok persamaan pertama tadi. Maksudnya rantau berlorek tu berada di bawah garisan Y sama dengan 5. Jadi ketaksamaan dia Y kurang atau sama dengan 5 sebab berada pada di bawah garis Y sama dengan 5. Tengok yang kedua pula, dia berada di atas atau bawah. Dia berada di rantau atas. Jadi Y lebih atau sama dengan X untuk kata persamaan yang kedua tu. Dan dia rantau berlorek ni berada di sebelah kiri ke kanan paksi Y. Dia berada pada sebelah kanan paksi Y. Jadi X lebih daripada 0. Itu cara dia. Okey. Soalan B. Okey, kita tentukan persamaan untuk nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, nombor 1 sama juga kita cari kecerunan graf tu. Okey. Gunakan rumus yang sama, kita akan dapat kecerunan negatif 1/2
Jadi persamaan dia tu garis lurus tu y sama dengan negatif 1/2x tambah 2. Pintasan y tu dekat 2. Okey. Dapat persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua tu garis lurus yang kedua, kita cari keturunan dia menggunakan koordinat yang diberikan. Okey, kita boleh tahu koordinat dia. Okey, dapat keturunan 1, pintasan y tu berlaku dekat negatif 4. Jadi y sama dengan x tolak 4. Okey. Persamaan yang ketiga kita tengok Pak CY. Jadi Pak CY nilai X tu sama dengan 0. Jadi yang keempat ni kita tengok rantau belorik tu dekat kawasan mana. Okey. Untuk persamaan 1, rantau belorik tu berada di rantau bawah dia. Jadi sebab tu kita tulis Y kurang atau sama dengan Y sama dengan kurang atau sama dengan negatif 1/2X tambah 2. Sebab berada di rantau bawah. Okey. Rantau belorik ni berada di rantau atas untuk persamaan garis lurus X tolak 4 ni. Okay, dia berada rantau atas untuk persamaan kedua. Jadi Y lebih atau sama dengan X tolak 4. Yang ketiganya rantau belorik ni berada di sebelah kanan paksi Y. Jadi X lebih daripada 0. Okay. Tu je konsep dia. Kita kena kaitkan dengan subtopik 6.1 sebelum ni. Baru kita faham yang ni. Okay. Seterusnya, contoh 14. Puan Carol, okay, muka surat 173, memilih selebih-lebihnya 20 orang murid untuk suatu pertandingan choir. Bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 kali peserta lelaki. A. Tulis 2 ketaksamaan linear selain X lebih daripada lebih atau sama 0 dan Y lebih atau sama 0 yang mewakili syarat pemilihan peserta pertandingan choir. B. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear di atas. C. Daripada graf, tentukan bilangan minimum dan maksimum peserta perempuan apabila bilangan peserta lelaki ialah 5 orang. Kedua, tentukan sama ada syarat pemilihan dipatuhi jika 8 orang murid lelaki ingin menyertai pertandingan choir tersebut. Berikan justifikasi anda. Okey. Penyelesaian dia katakan X tu kita wakilkan sebagai peserta perempuan dan Y tu kita wakilkan sebagai peserta lelaki. Jadi seperti yang diberitahu dalam soalan tu dia kata Puan Kara memilih selebih-lebihnya 20 orang murid. Jadi kalau selebih-lebihnya tu maksudnya maksimum lah. Maksudnya maksimum 20 orang murid. Dia tak boleh lebih. Jadi kurang tak apa, jangan lebih. Jadi dia punya ketaksamaan dia tu X tambah Y kurang atau sama dengan 20. Okay. Ketaksamaan linear ni kita perlu tukarkan dalam bentuk okey macam ni. Y perlu dijadikan perkara rumus agar rantau ketaksamaan ditanda dengan betul. Jadi kata yang kedua ni, okey X tambah Y kurang pada 20 tu selesai dah satu persamaan. Yang kedua ni, dia kata bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 kali peserta lelaki. Kalau sekurang-kurangnya tu minimum lah. Maksudnya bilangan peserta perempuan minimum dia tu 2 kali peserta lelaki. Maksudnya lebih atau sama. Maksudnya lebih boleh. Yang minimum dia sama dengan 2Y. Jadi X lebih atau sama dengan 2Y. Jadi kita tukarkan persamaan ni kepada 2Y kurang atau sama dengan X. Kita jadikan Y itu sebagai perkara rumus. Jadi seperti yang kita dah belajar sebelum ni, setiap garis lurus tu, okay, setiap ketaksamaan ni kita tukar kepada persamaan garis lurus. Okay, X tambah Y kurang atau sama dengan 20 ni kita tukar kepada persamaan garis lurus X tambah Y sama dengan 20. Yang ketaksamaan 2Y kurang atau sama dengan X ni kita tukar kepada persamaan garis lurus 2Y sama dengan X. Dan setiap persamaan ni kita masukkan nilai.
Okey, katakan yang ni persamaan yang pertama ni X0 Y 20. X20 Y 0. Persamaan yang kedua ni 2Y sama dengan X ni, kalau X0 Y 0. Kalau X20 Y 10. Jadi daripada nilai yang kita dah kira dalam jadual tu, kita lukiskan graf. Okey, kita lukiskan graf dekat sini. Okey. Okey, cikgu besarkan sikit bagi nampak, kita lukiskan graf. Okey, dapat dua garis lurus kat situ. Okey. Jadi kita nak tentukan dia punya ketersamaan ni, tengok ketersamaan tadi. X tambah Y kurang daripada 20. Jadi dia berada di rantau bawah pada ketersamaan tu. Manakala yang satu lagi 2Y kurang pada X. Jadi dia juga berada di rantau bawah untuk persamaan yang kedua tu. Jadi inilah rantau. Jadi kita lorikkan rantau belorik ni. Jadi dia berada di atas pasi X. Okay, dia tak berada di bawah, dia berada di atas pasi X. X lebih atau sama dengan kosong tadi. Okay, ini dia punya rantau belorik. Okay, barulah kita boleh jawab soalan C tu. Jika peserta lelaki 5 orang, peserta perempuan tu, X tu minimum. Okay, mula-mula kita tengok dekat peserta lelaki tu 5 tu, kita tarik graf tu. Dia akan, orang kata, persilangan titik tu. Persilangan garis lurus ni kita akan jumpa dua titik. Di mana titik ni bila kita unjurkan ke bawah ke paksi X, kita akan dapat nilai minimum, nilai maksimum. Minimum 10 orang, maksimum 15 orang murid perempuan tadi. Okey, berdasarkan graf ni. Okey, untuk soalan nombor 2 tu dia kata jika 8 orang murid lelaki ingin menyertai pertandingan choir, kalau 8 orang murid, kalau kita tarik ni, kita unjurkan, dia tidak bersilang dengan kawasan belorik ni, tidak berada dalam kawasan belorik. Maksudnya, orang kata nilai Y tu, 8 tu, berada di luar rantau belorik. Maksudnya tiada nilai untuk nilai X. Okay, jadi jawapannya tidak, kerana nilai Y sama dengan 8 tu berada di luar rantau belorik. Maksudnya dia tidak memuaskan ketaksamaan untuk kedua-dua ketaksamaan tu dan juga kawasan belorik tadi. Okey, jelas kat situ. Yang terakhir contoh 15. Muka surat 174 tu jumlah maksimum penumpang kereta api di sebuah taman tema ialah 30 orang. Sebagai langkah keselamatan, bilangan penumpang dewasa diwajibkan sentiasa melebihi atau sama dengan bilangan penumpang kanak-kanak. Tulis dua ketersamaan linear selain X lebih atau sama kosong dan Y lebih atau sama kosong yang mewakili situasi yang diberikan. B. Lukis dan lorik rantau yang memuaskan sistem ketersamaan linear di atas. C. Daripada graf, tentukan bilangan maksimum kanak-kanak yang dibenarkan menaiki kereta api. D. Jika terdapat sebanyak 18 orang penumpang kanak-kanak, adakah kesemua penumpang kanak-kanak tersebut boleh menaiki kereta api secara serentak? Berikan justifikasi anda. Jadi langkah-langkah dia ni, kita tengok penyelesaian dia. A. Menentukan dua ketersamaan linear mengikut syarat dalam situasi. B. Melukis dan lorik rantau ketersamaan linear. C. Menentukan nilai berkaitan daripada graf. Okey, merancang strategi. Katakan X ialah penumpang kanak-kanak dan Y ialah penumpang dewasa. B. Graf ketersamaan linear dilukis pada sukuan pertama. C. Nilai ditentukan daripada rantau sepunya. Jadi kita melaksanakan strategi itu daripada kata situasi yang diberikan, kita tulis dia punya ketersamaan linear. Jadi soalan dia maklumat yang diberi tadi, dia kata jumlah maksimum penumpang kereta api di sebuah taman tema ialah 30 orang. Jadi dia maksimum lah 30 orang, kurang dan sama. Jadi X tambah Y kurang atau sama dengan 30. Dan ketersamaan yang kedua tu dia kata bilangan penumpang dewasa diwajibkan sentiasa melebihi atau sama dengan bilangan penumpang kanak-kanak. Jadi Y lebih atau sama. Okey. Y lebih atau sama dengan X. Jadi kita akan dapat dua ketersamaan linear dekat situ. Jadi yang B tu kita nak tentukan, kita nak lukis dan lorik rantau belorik tu, mula-mula sekali kita
tukarkan ketersamaan linear tu kepada persamaan garis lurus. Okey, tukarkan ketersamaan kepada sama dengan. Dan kita gantikan nilai X dan nilai Y tu. Persamaan pertama tu kita gantikan nilai X kosong, Y dapat 30. Kalau X tu 30, Y tu kosong. Persamaan kedua, Y sama dengan X. Kalau X tu kosong, Y kosong. Kalau X 30, Y 30. Daripada nilai yang daripada jadual ni, kita lukiskan graf. Okay, lukiskan graf. Okay. Lepas tu kita nak kawasan blorik tu, kita tengok balik ketersamaan linear. X tambah Y kurang pada 30. Jadi dia punya rantau tu berada di rantau bawah garis lurus. X tambah Y sama dengan 30 ni. Manakala X lebih atau sama dengan X, dia berada di rantau atas untuk garis lurus Y sama dengan X ni. Jadi kita dapatlah rantau blorik ni. Jadi kita lorikkan kawasan blorik. Untuk soalan C, bilangan maksimum penumpang kanak-kanak. Okey, kalau dewasa kita tengok 15 orang, kanak-kanak pun kita tengok bila kita tarik dia punya mengunjur ke bawah ni paksi X ni, kita akan dapat ni maksimum penumpang kanak-kanak pun 15 orang juga. Okey. D, dia kata kalau 18 orang tadi. Okey. 18 orang penumpang kanak-kanak. Kalau 18, kalau kita tarik ke atas, okey, dia takkan bersilang dengan kata kawasan blorik. Jadi kita punya jawapan kita kata tidak, kerana bilangan maksimum penumpang kanak-kanak ialah 15 orang. Okey, kalau 18 dah lebih dah. Atau tidak, kerana nilai X 18 tu tadi berada di luar rantau blorik. Itu dia kita punya justifikasi kita. Jadi kesimpulannya, semua titik dalam rantau sepunya akan memuaskan sistem ketersamaan linear yang dibina berdasarkan syarat-syarat yang diberikan dalam suatu situasi. Okey. Jadi saranan cikgu untuk lebih mahir berkaitan dengan topik ni, para pelajar boleh cuba praktiskan diri 6.2D dalam buku teks ni dan rujuk jawapan dalam ruangan jawapan di belakang buku teks ni. Okey, dan juga praktis komprehensif. Okey, muka surat 176, 177. Banyaklah latihan dalam ni yang kamu boleh cuba. Okey, nak lebih mahir berkaitan dengan topik sistem ketaksamaan linear ni. Okey, 178 pun ada. Okey. Jadi kesimpulannya muka surat 180. Okey. Untuk bab yang ke-6 ni kita dah sentuh dah. Kalau video sebelum ni berkaitan dengan satu topik pertama, ketersamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kamu dah belajar berkaitan dengan garis sempang. Okey, garis padu, bagaimana kita nak tentukan rantau atas, rantau bawah, kiri, kanan. Untuk video kali ini kita dah sentuh sistem ketersamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Bagaimana kita nak tentukan rantau sepunya yang melibatkan dua ketersamaan linear dan tiga ketersamaan linear. Okey. Itu tadi. Okey. Sampai di situ saja video cikgu pada kali ini berkaitan dengan subtopik 6.2 sistem ketersamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi untuk lebih mahir berkaitan topik ni, cikgu sarankan kepada kamu untuk buat latihan tugasan dalam modul aktiviti muka surat bermula muka surat 85. Okey. Okey, bermula muka surat 85 tu, sistem ketersamaan linear dalam dua pemboleh ubah tu. Okey, 85 sampai 88. Okey, untuk pentaksiran bilik darjah. Okey, semua topik ni dah diceritakan dan cikgu kupaskan daripada buku teks tadi. Dan juga praktis ke arah SPM bermula muka surat 89 tu, ada kertas 1 dan kertas 2. Okey.
89 sehingga muka surat 92. Okey, untuk praktis ke arah SPM. Okey. Jadi sampai situ saja untuk video cikgu kali ini. Semoga bermanfaat kepada para pelajar Mahat Tabiah Haraki An-Nur, dan juga video ini cikgu kongsikan kepada semua pelajar di seluruh Malaysia dan juga seluruh dunia yang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Okey, kongsikan kongsikan, semoga bermanfaat. Okey. InsyaAllah dengan sokongan anda semua, cikgu akan terus berkarya dan akan terus upload konten-konten yang bermanfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.